Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Alam binti Hamzah akan membentangkan artikel bertajuk Pemikiran Confucianism Mempengaruhi Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Pendidikan Tinggi Korea. Kita pergi ke isi kandungan. Pertama, kita masuk kepada pengenalan dan seterusnya sinopsis sejarah, itu Confucianism dan Pendidikan Tinggi Pramoden Korea, kepimpinan dan budaya organisasi dalam analek Confucius, nilai etika dalam budaya organisasi, refleksi Confucianism terhadap kepimpinan dan budaya organisasi dalam pengajian tinggi Korea kontemporari, dan akhir sekali kita masuk kepada kesimpulan. Okey, pengenalan. Confucianism ni merupakan kunci utama kepada pembentukan budaya negara Korea yang mempengaruhi politik negara, ekonomi masyarakat, budaya dan pendidikan semasa zaman Joseon lagi. Jadi, dalam erti kata yang lain, Confucianism ni menjadi talik ukur kepada semua perkara dalam masyarakat Confucian Joseon. Pada masa kini pula, Confucianism pula membentuk individu yang bermoral dan masyarakat yang harmoni. Namun begitu, nilai sosial baharu dan budaya organisasi antara individu, kumpulan dan organisasi telah terbentuk. Dengan kewujudan pelbagai budaya, fahaman dan budaya dari luar yang tersebar dengan pantas terhadap masyarakat Korea serta telah memberi impak yang amat baik kepada orang Korea itu sendiri dalam bidang politik, sosio-ekonomi dan juga budaya. Okay, kita masuk kepada sinopsis sejarah Confucianism dan Pendidikan Tinggi Pramoden Korea. Okay, sepanjang sejarah Korea, masyarakat Korea amat menghormati pembelajaran Confucian dan perkara tersebut memberi kesan yang baik terhadap pendidikan. Jadi tradisi ini berterusan sehinggalah hari ini. Confucianism dipercayai disebarkan ke Korea melalui benua Cina, iaitu sebelum berlakunya penyebaran tamadun Cina. Jadi berdasarkan rekod sejarah iaitu Samguk Sagi, sejarah 3 kerajaan iaitu Goguryeo, Baekje dan juga Shilla mempelajari idea dan budaya masyarakat Cina yang mana lebih membangun berbanding fahaman dan budaya Korea pada masa itu. Oleh itu, sistem dan idea Cina merangkumi ketiga-tiga negara awal Korea dan mempunyai kesan yang besar terhadap budaya dan masyarakat Korea. Okay, kita masuk kepada pendidikan tinggi pada zaman 3 kerajaan. Okay, Goguryeo, dia punya pendidikan tinggi pramoden dia mempunyai institusi formal pendidikan elit yang pertama di Korea yang dikenali sebagai THAK. Itu Academic Confucian National yang ditubuhkan oleh Raja Sosurim pada 372 Masihi. Pendidikan ni dia mengajar perkataan Cina dan juga Cina klasik, iaitu seperti teks Confucian, rekod sejarah Cina dan juga pembinaan sastra Cina. Dan pendidikan ni hanya terbuka kepada keturunan yang berkelas aristokratik. Okay, yang kedua kita tengok kepada Baekje. Berdasarkan daripada rekod purba Jepun, tidak diragukan bahawa Baekje juga ni mendidik literatur Cina dan menghasilkan pelbagai sarjana akademik Confucianism yang banyak menyumbang kepada perkembangan budaya Jepun kuno. Sebab dalam zaman Baekje dia tak ada rekod berkenaan dengan institusi pendidikan formal, tetapi dia ada rekod purba Jepun saja. Okay, kita masuk kepada Shilla pula. Shilla dia punya pendidikan ada KUHAK iaitu Akademi Nasional yang ditubuhkan oleh Raja Shinmun pada tahun 68 iaitu selepas penyatuan Semenanjung Korea. Dan ada juga Taogak Goguryeo iaitu Akademik Confucian National yang mana tidak hanya untuk struktur politik autoritarian tetapi juga untuk mempertahankan hak istimewa bangsawan tradisional. Dan pada zaman Raja Gyeoduk, institusi nasional tu dinamakan semula sebagai THAKAM, Academy Confucian National. Peperiksaan pertama yang digelar Dokso Sampumgwa, 3 peringkat pembacaan diadakan. Maksudnya dekat sini bermulanya peperiksaan yang pertama Korea, Shilla. Okay, ke Goryeo. Goryeo pendidikan yang ada iaitu Kukchagam yang dikenali sebagai Akademi Nasional ataupun University yang mempunyai 3 kolej iaitu Kukchahak, Taehak dan Samunhak yang ditubuhkan pada tahun 992. Dan selepas itu semasa pemerintahan Raja Injong, iaitu institusi ini menambah 3 lagi kolej iaitu Yurhak, Sohak dan juga Sanhak. Kesemua kolej tersebut semuanya berada di bawah Kukchagam. Kurikulum Kukchahak, Taehak dan Samunhak adalah bahasa klasik Cina.
Kurikulum sekolah lain adalah bidang teknikal seperti undang-undang, kaligrafi Cina atau perekonomian. Tenaga pengajar dari 3 institusi pertama iaitu yang Kuktahak tu adalah paksa, iaitu doktor berpelajaran dan Chogyo, guru pembantu. Sementara pengajar 3 sekolah kedua adalah paksa, doktor berpelajaran, macam doktor lah, doktor. Okay, sistem peperiksaan ditubuhkan pada tahun 10 iaitu semasa Raja Gyeongjong pada tahun 958 dan terdiri daripada 3 jenis peperiksaan iaitu Chesurap, peperiksaan antarabangsa sastra Cina, Byonggyeongop, peperiksaan klasik Cina, dan yang lain disebut sebagai Capap. Peperiksaan pelbagai seperti undang-undang, perekonomian, kaligrafi, perubatan, ramalan dan geomansi. Pendidikan yang pertama dan kedua diberikan untuk tujuan memilih pegawai pemerintah. Peperiksaan yang pertama dan kedua diberikan untuk tujuan memilih pegawai pemerintah, dan yang ketiga pula untuk memilih pelbagai pakar untuk yang bertugas di pelbagai pejabat pemerintah. Okay, masa zaman Joseon. Kerajaan Joseon membangunkan sebuah masyarakat birokrasi yang sangat berwibawa melalui institusi Confucian Formal dan sistem Kwago, peperiksaan perkhidmatan awam nasional. Suang Kyo Kwan sebagai akademi atau Universiti Confucian Nasional tertinggi yang dibina di ibu kota pada tahun 1397. Secara keseluruhannya berjaya dalam sistem pendidikan dan fungsi Tehak, Kuhak dan juga Kuktagam. Jadi sistem pendidikan Confucianism yang bergantung pada ujian Kwago dipertahankan hingga akhir abad ke-19 ketika dinasti Joseon membuka pintunya kepada kekuatan asing paksaan dan menerima sistem pendidikan moden barat. Jadi tradisi sistem Kwago ni masih hidup dan dianggap sebagai metrik peperiksaan perkhidmatan awam sampai sekarang. Okey, kita masuk kepada kepimpinan dan budaya organisasi dalam Analect Confucius, iaitu berdasarkan daripada Analect Confucius, ia mempertimbangkan akar etimologisnya yang homofon. Konsep pemerintah Teng berkaitan dengan pembetulan yang juga berkaitan dengan makna yang memberi yang terbaik untuk lakukan tugas seseorang atau untuk berbagi diri. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam etimologi, watak pemerintah berasal dari pembetulan dan merangkum konsep sosiopolitik seperti untuk melakukan tugas seseorang dan untuk memperbaiki sendiri, yang menunjukkan norma sosiopolitik bagi pemimpin yang memerintah rakyatnya atau pekerja bawahan. Okay, dalam Analect Confucius, terdapat prasyarat penguasa dan sikap ideal untuk memerintah rakyat, iaitu pemimpin harus memupuk dirinya sendiri dan dengan itu memberi keselesaan kepada rakyat. Pemerintah peribadi dan keharmonian sosiopolitik saling memberi kesan kerana yang pertama dapat berlaku dalam konteks penyertaan sosiopolitik dan yang terakhir dapat diberikan sebagai penolong atas pencapaian pemupukan peribadi. Syarat seterusnya iaitu menekankan etika dan tingkah laku pemimpin tetapi juga pembaikan pemimpin. Seterusnya harus menjadi pemimpin yang beretika, yang punya watak dan sikap yang baik untuk membuat diri mereka menjadi betul, melakukan tugas mereka dan melakukan yang terbaik akhirnya untuk mencapai diri yang bermoral dan juga membina susunan sosiopolitik yang harmoni. Dan terakhir, hubungan interpersonal secara harmoni dalam organisasi sosial iaitu hubungan wajib secara timbal balik atas dasar hubungan hierarki. Okay, nilai etika dalam budaya organisasi, iaitu penguasa sebagai pengurus moral yang mempunyai kepimpinan budaya, dan juga penguasa sebagai seorang yang lemah lembut, seorang yang baik hati, seorang yang bijaksana atau seorang yang berani. Penguasa juga dianggap sebagai orang yang berbudi luhur atau orang yang baik. Kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, kebenaran dan lain-lain adalah alat penting yang dimiliki oleh penguasa untuk menjadi pengurus moral dalam masyarakat kolektivis. Okay, dalam sudut pandang organisasi, dengan anggapan bahawa nilai etika merujuk kepada standard tingkah laku moral individu dan sosial, kriteria tingkah laku yang disebut Analect dapat dianggap bukan hanya norma tingkah laku penguasa, tapi juga paradigma etika pengurus moral. Jadi nilai etika timbal balik antara penguasa dan bawahan adalah ritual kebenaran, kesetiaan dan ketulusan.
Nilai etika bawahan adalah kesetiaan, ketakwaan berbakti dan rasa hormat, dan nilai etika atasan adalah pengampunan, kebajikan, kebijaksanaan dan pembetulan. Pembaikan lah maksudnya. Okey, lepas tu refleksi Confucianism terhadap kepimpinan dan budaya organisasi dalam pengajian tinggi Korea kontemporari. Apa yang kita dapat lihat iaitu pengajian tinggi pada hari ini masih menekankan hubungan interpersonal secara antara atasan dan bawahan di bawah kepimpinan berwibawa hierarki dan juga kepemimpinan kemanusiaan secara timbal balik. Seterusnya, mengawal dengan ketat semua institusi pengajian tinggi Korea dengan sistem tertutup yang sangat berpusat. Kebanyakan pentadbir kolej dan universiti pada umumnya lebih memilih kepimpinan kewibawaan daripada kepemimpinan demokratik atau transformasional. Sistem tertutup secara hierarki dalam organisasi telah menggagalkan struktur pentadbiran yang sangat formal dan menuntut gaya komunikasi yang rigid, kaku ataupun tegas. Nilai dan prinsip etika Confucian iaitu menjalankan hubungan kemanusiaan timbal balik antara atasan dan bawahan, iaitu melalui minat terhadap pendidikan kepada orang Korea dan mencadangkan dunia orang Korea memiliki norma moral yang sangat kuat. Dan terakhir iaitu nilai dan prinsip etika Confucian berikan budaya dominan di mana lelaki pada umumnya mendiskriminasi wanita disebabkan keutamaan lelaki dahulu berbanding wanita. Okay, jadi kesimpulan yang kat sini, nilai dan norma Confucian secara keseluruhannya mempengaruhi budaya kepimpinan dan organisasi sepanjang sejarah elit Korea atau pendidikan tinggi Korea. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, dengan mencapai tahap pembangunan ekonomi yang lebih tinggi di Korea, nilai dan prinsip Confucian secara beransur-ansur menurun sementara nilai dan anggapan barat meningkat dengan pesat. Oleh itu, ciri-ciri budaya organisasi yang pendidikan tinggi Korea ni adalah lihat jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Itu saja. Sekian, terima kasih.